ke channel Cikgu Chow. So, murid-murid, hari ini Cikgu akan bincangkan mengenai sistem pendawaian elektrik di rumah. So, pertama kita akan bincangkan jenis sistem pendawaian elektrik di rumah. Okey, mula-mula sistem pendawaian elektrik di Malaysia ada dua jenis. Satu adalah pendawaian satu fasa, kedua adalah pendawaian tiga fasa. Kenapalah ada dua jenis? Okey, sebenarnya bagi sistem pendawaian satu fasa sesuai digunakan di kawasan perumahan di luar bandar, di mana kadar penggunaannya tidak melebihi 10 kW atau 50 ampere. Bagi pendawaian tiga fasa sesuai digunakan di kawasan komersial dan industri, di mana kadar penggunaannya lebih daripada 10 kW atau 50 ampere. Sekiranya kamu adalah pengguna pendawaian satu fasa dan dapati bekalan itu tidak cukup untuk menampung kegunaan rumah anda, anda juga boleh memohon dengan TNB untuk menukar ke pendawaian tiga fasa. Okey, persoalannya, apakah sistem pendawaian elektrik di rumah anda? Satu fasa ke tiga fasa? Okey, sebenarnya kamu boleh rujuk kepada bilangan suis utama. Sekiranya kat rumah anda menggunakan satu suis utama, maksudnya kamu adalah pengguna pendawaian satu fasa. Sekiranya ada tiga suis utama, kamu menggunakan pendawaian tiga fasa. Cara kedua pula, anda juga boleh tengok pada bilangan fill utama. Okey, cuba perhatikan pada gambar ini. So, di sini menggunakan 1, 2, 3 fill utama. So, maksudnya ini adalah sistem pendawaian tiga fasa. So, satu fill, satu fasa. Okey, so sekarang kita bincang pula untuk pembekal elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. So, di sini menunjukkan satu paparan lita pendawaian yang tipikal di Malaysia. Okey, so kita mulakan bincang satu persatu. Okey, mula-mula wayar elektrik dari kabel utama akan disambung ke rumah anda dengan dua dawai, iaitu dawai hidup pada 240 volt dan dawai neutral pada 0 atau 0 volt. So, biasanya dawai hidup warna dia adalah warna merah, dawai neutral berwarna hitam. Okay. So, kedua-dua dawai ini akan dipasangkan ke dalam meter elektrik untuk menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Lepas itu, baru sambung kepada fill utama. Okey. So, kemudian dia masuk ke rumah, elektrik masuk ke rumah dah kan? Okey, so kamu akan nampak ada satu kotak fill atau unit pengguna yang panjang di belakang pintu atau terus masuk pintu, akan nampak sistem ini. Okey. So, kemudian kamu nampak ada satu suis utama dalam kotak fill inilah. So, suis utama tugas dia adalah untuk mengawal jumlah arus yang mengalir di dalam rumah. Okey, di tepi itu kamu akan nampak dia ada satu lagi komponen yang dikenali sebagai pemutus lita ELCB. Okey, so lita ELCB ini akan memutuskan lita apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Okey, di tepi itu pula kamu nampak ada suis yang panjang-panjang, tak tahu benda apa kan? Okey, sebenarnya itu adalah pemutus lita MCB. So, pemutus lita MCB ini dia akan mengasingkan lita akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Apa itu lita akhir ya? Okey, jom kita tengok. Okey, lita akhir ini terdiri daripada lita pencahayaan yang disambung kepada lampu-lampu kat rumah kita. So, kemudian ada lita pemanas, so iaitu heater di mana kamu mandi. Okey, yang ketiga lita alas pendingin hawa, aircon kan? Okey, akhir sekali adalah lita wasa. So, cikgu akan bincangkan pada yang fokus pada lita pencahayaan dan lita wasa. Okey, jom. Bagi lita pencahayaan terdiri daripada dawai hidup dan dawai neutral sahaja.
So biasanya dawai neutral warna hitam dan dawai hidup warna merah. Okey. So kemudian satu lagi adalah liter kuasa. So liter kuasa dia pasang pada soket. Dia ada 3 dawai, iaitu dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Setiap dawai itu dia ada warna dia. Okey. So itulah sebabnya apabila kat rumah anda kadang-kala trip kan, liter kuasa tak ada elektrik, liter cahaya ada elektrik. Sebab elektrik sudah diasingkan oleh MCB. Okey? So kemudian akhir sekali ada 1 liter bumi. So liter bumi ini akan membawakan arus bocor ke bumi dan mengelakkan renjatan elektrik. Okey? So sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh isi di ruang komen di bawah. Cikgu akan cuba jawab secepat mungkin. Belum lagi. Okey, sekarang kita akan bincang topik terakhir, iaitu komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. So ada 6 komponen yang akan dibincangkan kemudian. Okey, yang pertama adalah switch. Switch kenapa dia penting? So pada kecemasan, apa yang harus anda buat? Tutup switch. Sebab switch ini akan menyambung atau memutuskan liter arus. Okey, yang kedua adalah fuse. Fuse ada banyak jenis. Ada yang 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere dan 13 ampere. So ampere-ampere ini sebenarnya adalah nilai fuse. Akan dipasangkan pada palam ikut kesesuaian. So kita akan bincang kemudian. Okey. So sekiranya kamu menggunakan fuse 5 ampere dan arus yang berlebihan lebih daripada 5 ampere mengalir melalui fuse ini akan putus. Jadi kamu perlu tukarkan fuse yang baru. Okey, so nanti kita bincangkan satu lagi. Okey, untuk MCB pula, MCB pemutus liter MCB fungsi dia lebih kurang sama dengan fuse. Akan tetapi kamu tak payah tukar. So, fungsi dia akan memutuskan liter apabila arus yang berlebihan mengalir melaluinya. Okey. Yang keempat pula adalah Earth Leakage Circuit Breaker atau ELCB. So, ELCB akan memutuskan liter secara automatik apabila arus yang terlampau tinggi mengalir. So, biasanya dia akan memutuskan liter apabila berlakunya petir kilat. So dawai bumi akan membawakan arus bocor ke bumi dan mengelakkan renjatan elektrik. So biasanya dia akan pasang di luar bangunan. Pernah tak kamu tengok kotak-kotak macam ni? Kotak plastik macam ni. Okey, ataupun macam ni dalam konkrit. So dalam tu dia akan pasangkan dengan dawai bumi ke bumi. Okey. So terakhir adalah pengalir kilat. Pengalir kilat adalah peranti pelindung kilat yang biasa dipasangkan pada struktur bangunan yang tinggi. So kilat akan menyambar pada terminal alat penangkap kilat ini dan terus ke bumi. So oleh itu, selamatlah anda. Okey, itu sahaja perkongsian saya hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.